Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Dok, baru-baru ni Anwar Musa telah diwawancari oleh penerangan UMNO. Okey. Anwar Musa mengatakan bahawa UMNO ni sepatutnya sedar diri sikit sebab sebuah parti yang kalah Dok. Okey. So apa sebenarnya dia bercakap macam tu? Okey, macam saya cakap lah ya, pertama sekali dia ni sebenarnya dah jadi Setiausaha Agung kepada PPBM. Kita namakan dia ni Setiausaha Agung PPBM yang kedua selain Hamzah Zainuddin. Saya nak beritahu dengan Anwar Musa yang kalah dalam pilihan raya yang lepas, kan, kalau nak kira UMNO kalah, kena ingat UMNO bertanding 122 kawasan parlimen. UMNO bertanding 122 kawasan parlimen dan UMNO memenangi 54 kawasan parlimen. Dan itu lebih kurang 48% daripada jumlah keseluruhan kemenangan dia. Okey. Memang betul kita tidak dapat membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Tetapi jangan lupa bahawa UMNO adalah single entity parti politik yang paling banyak kursi, memenangi paling banyak kursi, 54 kursi. Dan BN adalah satu-satunya parti politik yang memenangi paling banyak kursi, 79 kursi. Di kala tahun 2018 kita berhadapan dengan fitnah, kita berhadapan dengan tomahan, cacian, macam-macam bentuk apa yang Mahathir, yang Muhyiddin, yang Rafizi Ramli, Anwar Ibrahim, Tony Phua, Lim Guat Eng tak kata terhadap UMNO ni. Tak kata terhadap BN. Macam-macam fitnah. Itu pun kita masih lagi pemenang kursi terbanyak. Cuma akibat daripada sesetengah orang yang terlalu gairah menuntut Datuk Seri Najib meletakkan jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional dan juga sebagai Presiden UMNO, maka kita tidak sempat untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik untuk membentuk sebuah pakatan, sebuah kerajaan campuran seperti mana Tun Dr. Mahathir berpeluang untuk pergi ke penjara Sungai Buloh. Dia masa tu tak pergi ke Sungai Buloh, Anwar telah dibawa pergi ke hospital, dia jumpa Anwar di hospital, dia dapat kerjasama daripada Anwar, kerjasama daripada PKR, dia dapat kerjasama daripada Mak Sabu, daripada PAN, dan mereka berjaya membentuk kerajaan. Tapi kalau kita tengok dari segi prestasi UMNO yang menang 48% daripada jumlah kerusi yang dia tandingi, kan, dengan prestasi Bersatu ataupun PPBM, berapa kursi yang PPBM bertanding? 55 tuan-tuan, 55. Dan daripada 55 ni PPBM memenangi 13 kerusi saja. Maknanya lebih kurang dalam 28%, 28%. Tuan-tuan, kalau Anwar Musa ni bodoh sangat, saya pun tak tahu nak cakap apa. Tolonglah buat penilaian ni betul-betul. Kita nak bercakap kena gunakan angka. Maknanya dari segi parti politik Melayu, UMNO masih lagi memenangi kursi terbanyak di kalangan semua parti politik dalam Malaysia, bukan hanya parti politik Melayu. DAP pun hanya menang 42 kursi. Anwar pun hanya menang berapa kursi? 49 kursi. UMNO lah parti yang paling banyak menang dan BN lah parti gabungan yang menang paling banyak kursi, 79 kursi. Okey. Ini pertama yang perlu Anwar Musa sedar. Okey. Apa lagi yang dia kata tentang UMNO ni? Cuba cerita sikit. Kita boleh jawab satu persatu. Okey Dok. Dia Anwar Musa ada berkata bahawa kursi ni cukup untuk dia berkongsi bersama-sama dengan PBM, dengan PAS. Ya. Yeah. So dia rasa seolah-olah UMNO ni sangat memerlukan kedua-dua parti ni, PAS dengan PBM tu. Okey, kita jawab satu dulu. Adakah benar kursi itu cukup? Betul. Kursi itu cukup kalau UMNO nak jadi paria. Nak beritahu Anwar Musa ni, kalau UMNO nak dibangsatkan lagi, UMNO nak dipariakan lagi, betul.
memang kursi itu cukup. Saya nak beritahu dengan Anwar Musa. Okey. Dia mengatakan bahawa kita mesti bersama dengan PAS. PAS sekarang ni bersama dengan Bersatu. Kalau kita tak bersama dengan Bersatu, kita akan kehilangan PAS. Saya nak beritahu satu saja. Okey. Hak PAS kita jangan campur. Itu urusan PAS. Tetapi Anwar Musa ni kena guna otak dia, jangan jadi lembu. Saya nak beritahu, dikala BN teruk kena fitnah, paling teruk dalam sejarah fitnah ke atas BN ni, kita masih memenangi. UMNO menang 54 kerusi daripada 122. Cuba bayangkan dikala orang dah benci UMNO ketika tu, dan orang tak tergamak nak undi PPBM, tak tergamak nak undi PKR, tak tergamak nak undi parti Melayu lain, akhirnya mereka mengambil jalan tengah, mereka telah mengundi PAS. Itu sebab PAS memenangi 18 kerusi. Okey? Sepatutnya hari ini bukan kita yang kena fikir adakah kita nak bersama PAS ataupun tidak. Kita tak boleh fikir macam ni. Sebab kita sudah menandatangani piagam untuk bekerjasama dengan PAS. Tetapi sekerat jalan PAS kahwin dengan PPBM senyap-senyap, tak beritahu kita. Mungkin Anwar Musa tahu. Kerana Anwar Musa antara orang yang dilibatkan oleh Hamzah Zainuddin bersama dengan Taqiyuddin, bersama dengan wakil daripada GPS untuk membentuk Perikatan Nasional, sebuah parti, bukan apa ni, gabungan yang membentuk menjadi kerajaan, parti politik baru. Bagaimana mungkin, saudara, bagaimana mungkin kita dah ada kerjasama dengan PAS, tiba-tiba halfway PAS boleh bersama dengan Bersatu. Dan kita pula kena fikir, kalau kita tak bersama dengan Bersatu, kita akan kehilangan PAS. Saya nak beritahu dengan Anwar Musa, dia patut tahu bahawa dikala UMNO begitu lemah tahun 2018 dengan fitnah-fitnah ni, ada rakyat yang tak nak undi UMNO dan tak sanggup nak undi Pakatan Harapan, mereka telah mengundi PAS. Itu sebab PAS dapat 18 kursi. Kalau PAS bersama dengan PPBM dan UMNO berjalan bersama rakan-rakan Barisan Nasional, belum tentu PAS boleh memenangi 18 kursi ini. Ini saya nak beritahu. PAS kena terima hakikat ni. Kalau tak boleh terima hakikat ni, cubalah buktikan dalam pilihan raya umum yang ke-15. Kenapa saya kata begitu? Dulu orang fitnah UMNO. Itu sebabnya UMNO kalah 18 kursi di tangan PAS. Cuba bayangkan dalam keadaan hari ini, betul, kalau dia bersama dengan PPBM, PAS boleh memenangi lebih banyak kursi. Bukan boleh memenangi, dia boleh bertanding lebih banyak kursi. Sebab apa dia boleh bertanding lebih banyak kursi? Sebab PPBM pun tak banyak tokoh yang nak dia ketengahkan. Dan yang keduanya, PPBM hanya ada kepimpinan, PPBM tidak ada jentera. Jadi bagi membolehkan PPBM ini untuk bertanding dan mempunyai jentera, dia kena perkudakan PAS. Ini kena faham. Jadi mungkin jika PAS bersama dengan PPBM, PAS boleh bertanding lebih banyak kursi. Betul. Tetapi adakah PAS boleh menang lebih banyak daripada 18 kursi yang dia menang ketika UMNO difitnah pada tahun 2018? Yang ini kena fikir. Kena fikir. Dan kalau PAS akhirnya mengambil keputusan kembali ke pangkal jalan, walaupun dia dah curang dengan kita akibat daripada beberapa tokoh-tokoh dalam PAS macam Taqiyuddin, macam At-Takiri, macam Menteri Besar Terengganu,
geng-geng Publica ni, yang apa ni, initiate apa yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional sebuah parti ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, PAS kena fikir kalau dia bersama dengan BN, apa kelebihannya yang dia akan dapat. Nombor satu, kursi-kursi dia di Kelantan yang dia menang, di Terengganu yang dia menang, begitu juga dengan Kedah, semua kursi dia, 18 kursi ni confirm UMNO takkan sentuh. Sedangkan kalau UMNO bertanding pilihan raya yang akan datang, di 18 kursi ni ada kemungkinan besar UMNO boleh menang beberapa kursi. Kita tak payah cakap banyak, tak payah sombong bongkak, mungkin ada beberapa kursi kita boleh dapat balik. Ini kena faham. Ya, contohnya macam Dr. Ashraf, dia kalah sikit je, tak banyak pun, dekat apa ni, Pengkalan Cepa, betul tak? Masa kita kena fitnah, dia kalah sikit. Cuba bayangkan kalau lepas ini dalam keadaan imej kita dah bagus, apa semua, orang dah tahu Pakatan Harapan kaki kencing, orang dah tahu segala apa yang terjadi kepada UMNO dan BN adalah kerana fitnah, orang dah tahu sehingga hari ini mereka tak boleh buktikan Dato' Sri Najib telah mencuri duit YMDB. Saudara, kalau ini berlaku, pilihan raya akan datang, saya yakin Ashraf boleh menang dengan mudah. Jadi, dalam erti kata lain, kalau PAS bersama dengan UMNO, 18 kursi yang dia menang ini, confirm dia akan dapat semula. UMNO takkan sentuh kacau, sebab dia dah menang. Malahan di Johor, PAS tak ada kursi. Di atas rasa setia kawan, UMNO akan bagi PAS kursi di Johor, UMNO akan bagi PAS kursi di Melaka, UMNO akan bagi PAS kursi di merata tempat seluruh Malaysia. Busuk-busuk pun sekurang-kurangnya 30 kursi PAS akan dapat, kursi yang mampu menang, yang boleh menang. Ini yang penting. Kalau dapat kursi banyak, kursi yang bakal kalah buat apa? Betul tak? 30 kursi. Jadi daripada 122 kursi, UMNO terpaksa korbankan 30 kursi dia. 30 kursi korbankan. Tapi apa jadi kalau UMNO bekerjasama dengan PPBM? Kalau UMNO bekerjasama dengan PPBM, tuan-tuan, hari ini Muhyiddin minta 58 hingga 60 kursi yang nak dia tandingi oleh pemimpin-pemimpin PPBM. Sedangkan pilihan raya yang lepas, mereka hanya memenangi 13 kursi. Ada satu pilihan raya kecil di Tanjung Piai, mereka kalah. 12 kursi je tinggal. Daripada 12 kursi ni, tuan-tuan, hanya 6 je hari ini yang masih menyokong dia. Sekarang dia nak 60. Kalau dia ni bukan Perdana Menteri, dengan 13 kursi yang dia menang ni, dengan 13 kursi yang dia menang ni, mungkin Dato' Zahid boleh bagi dia 20 kursi. Sebab dia parti kecil. Tetapi hari ini dia sudah diangkat menjadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia ada bigger bargaining power. Dia ada apa dipanggil, kekuatan untuk negotiate. Dia boleh dictate BN untuk beri dia 60 kursi. Katalah tuan-tuan, UMNO berjaya memperjuangkan supaya hanya 40 kursi diberikan kepada PPBM. Ada lagi 20 kursi UMNO dapat balik. Jadi berapa kursi yang tinggal di tangan UMNO? Kalau ikut otak Anwar Musa ni, tuan-tuan, demi menyelamatkan tengkuk dia untuk terus kekal menjadi untuk terus kekal menjadi menteri di bawah Muhyiddin Yassin, saudara, maka kursi UMNO hanya tinggal 52 kursi. Dengan 52 kursi ni, saudara, saya nak beritahu, zaman UMNO dihina, difitnah pun kita boleh menang 54 kursi. Kalau UMNO bertanding 52 kursi, berapa kursi yang UMNO akan menang? Adakah lebih daripada 54?
Ini akhirnya akan menjadikan UMNO sebuah parti yang kecil seperti mana Golkar yang satu ketika dahulu menjadi parti dominan di Indonesia, tetapi akhirnya hari ini Golkar hanya menjadi sebuah parti di dalam gabungan yang membentuk kerajaan Indonesia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut otak manusia bernama Anwar Musa, maka tuan-tuan akhirnya parti UMNO ini akan masuk muzium negara, menjadi sebuah parti kecil, parti serpihan saja, sama macam PAN, sama macam PPBM. Tetapi sebaliknya PPBM dia akan naik lagi jumlah kerusi yang dia akan memenangi, sebab dia akan bertanding sebagai rakan kongsi kita. Kalau dia bertanding sendirian, percayalah cakap saya, PPBM tak boleh menang lebih daripada 5 ataupun 10 kursi. Itu maksimum lah. Maksimum. Muhyiddin pun belum tentu boleh menang di Paguh. Tapi kalau dengar cakap Anwar Musa ni tuan-tuan, hancur UMNO. Hari ini Anwar Musa mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa dia bukan bimbang takut UMNO kalah, dia bimbang takut UMNO menang. So orang macam ni, macam mana kita kekalkan menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional? Setiausaha Agung Barisan Nasional sepatutnya menjadi jeneral kepada pengurusi Barisan Nasional untuk memastikan Barisan Nasional terus kukuh, terus utuh dan boleh mengambil alih semula pucuk pimpinan negara. Bukan jadi barua kepada Muhyiddin. Patutnya hari ini Anwar Musa ni ada kemaluan. Dia patutnya dia melepaskan jawatan dia sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional. Dan bila dia dah tak yakin dengan UMNO, dah tak yakin dengan BN, sewajarnya tuan-tuan, dah nampak pun kiblat dia terang-terang dengan Muhyiddin Yassin, keluarlah daripada UMNO, joinlah Muhyiddin Yassin secara rasmi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kerusi dia kat Ketereh tu dia boleh kekalkan. Razi Jidin Menteri Kanan tak perlu bertanding di Ketereh tempat dia, boleh dihantar ke tempat lain sebab dah sama parti. Itu sebabnya saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, itu satu bab. Kerusi UMNO akhirnya akan makin lama makin mengecil, dan UMNO yang merupakan parti terbesar dalam negara ni dengan 3.7 juta ahli akan menjadi parti yang tak proporsional. Keahlian dia ramai, tetapi jumlah wakilnya dalam kerajaan begitu kecil. Bila jumlah wakil kita begitu kecil tuan-tuan, apa sahaja keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, maka kalau keputusan tu baik, tak ada masalah, UMNO pun dapat nama baik. Tetapi bila keputusan itu tidak baik, keputusan itu tidak menguntungkan rakyat, maka bala yang akan diterima oleh Muhyiddin Yassin tuan-tuan akan turut diterima oleh Barisan Nasional dan UMNO. Yang ini yang otak Anwar Musa tak boleh hadap. Sebab hari ini dia tahu bahawa UMNO sudah tak terima dia. Hari ini dia tahu bahawa Presiden UMNO pun belum tentu bagi dia bertanding atas tiket Barisan Nasional. Itu sebab hari ini kiblat dia kepada Muhyiddin. Selagi Muhyiddin dapat panjangkan umur dia sebagai Perdana Menteri, makin lamalah Anwar Musa boleh duduk di Kementerian Wilayah dan boleh jual berapa banyak tanah yang dia nak jual, boleh sakau seberapa banyak yang dia nak sakau. Yang ini tuan-tuan yang ada dalam otak Anwar Musa. Itu je, tak ada benda lain. Tapi satu benda saya nak beritahu dengan Anwar Musa, Muhyiddin ini dihantar oleh Mahathir untuk pecah belahkan kita. Dia dah berjaya pecah belahkan UMNO dengan PAS. Seperti mana yang Anwar Musa cakap, bahawa kalau kita tolak PPBM, maka PAS tidak akan bersama dengan kita. Ini dia berjaya. Ini rancangan Mahathir, dah berjaya. Dan salah satu orang yang membantu untuk rancangan ini berjaya ialah Anwar Musa. Yang ahli UMNO
tetapi kiblat dia ialah PPBM. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu dengan saudara, katalah pilihan raya akan datang, UMNO menang semua kursi yang dia bertanding, 52 kursi. Begitu juga dengan PPBM menang semua 40 kursi, PAS menang 30 kursi. Ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon supaya UMNO memberi laluan sekali lagi supaya dia menjadi Perdana Menteri. Sedangkan UMNO menang 52 kursi. Tuan-tuan, dikala UMNO menang 54 kursi, kena curi 16 oleh pihak Bersatu. Bersatu curi pula 9 daripada Azmin Ali. Daripada 12 kursi yang masih hidup, ahli parlimen PPBM, 6 saja yang menyokong Bersatu. 6 je tuan-tuan yang menyokong Bersatu, yang menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. UMNO terpaksa bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau dia dah menang 40 kursi tuan-tuan, di mana kudrat UMNO nak menolak hak Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tuan-tuan, sedangkan UMNO menang 52 kursi, majoriti. Kalau ketika itu katalah UMNO ada kekuatan luar biasa, UMNO kata no way kita nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, apa akan berlaku? Muhyiddin ambil 40 orang dia, join dengan Pakatan Harapan lagi 100 orang, mereka sudah mempunyai 140 orang. Maka dia panggil Hishamuddin, bawa 8 orang, mereka ada 148. Mereka ada 2/3 majoriti di parlimen. Pada ketika itu tuan-tuan, kalau dia kata kita nak pindah perlembagaan persekutuan, kita tak nak lagi Raja-Raja Melayu ni, tuan-tuan, mereka boleh buat. Dia nak tukar Malaysia menjadi Republic, the People's Republic of Malaysia, mereka boleh buat, dan Muhyiddin boleh diangkat menjadi Presiden Malaysia yang pertama. Mereka boleh buat. Singapura dah buat tuan-tuan, takkan Malaysia tak boleh buat? Saudara, pada ketika itu Raja-Raja Melayu boleh ditolak, pada ketika itu hak istimewa Melayu boleh ditolak, pada ketika itu bahasa Malaysia boleh ditukar menjadi bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaan. Pada ketika itu mereka boleh buat apa saja untuk meminda perlembagaan. Pada ketika itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan menangis air mata darah sekalipun, kawasan yang ramai majoriti penduduk macam Seputih, kawasan DAP, daripada 1 kursi mereka boleh pecah sempadan kepada 3 kursi, mereka wujudkan 3 ahli parlimen di situ. Tuan-tuan, mereka sudah merancang 30 ahli parlimen di kawasan-kawasan DAP akan ditambah. Jangan lupa ni tuan-tuan, Mahathir pernah buat tahun 2001. Dia tambah kursi seluruh negara, tapi di Kelantan, di Terengganu dia tak tambah kursi. Takkan orang PAS tak faham lagi? Takkan orang PAS dah lupa? Jangan lupa. Kerana di Kelantan, Terengganu majoriti orang Melayu. Pada tahun 1999, pada ketika itu disebabkan mata lebam Anwar, orang Melayu tidak menyokong Barisan Nasional. Itu apa yang Mahathir buat tuan-tuan. Dia buat gerrymandering. Dia ubah kawasan pilihan raya, dia masukkan contohnya Shah Alam ada 86% pengundi Melayu. Ini kawasan Melayu. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia masukkan Berkeley, dia masukkan kawasan-kawasan India dan China ke dalam Shah Alam. Akhirnya orang Melayu, pengundi Melayu di Shah Alam tinggal 68%. Bila orang Melayu di Shah Alam tinggal 68%, tuan-tuan, apa terjadi? Ahli parlimen Melayu di Shah Alam ini ditentukan siapa yang jadi ahli parlimen, bukan lagi orang Melayu tuan-tuan. Bila Melayu dah pecah dua, satu sokong BN, satu sokong Pakatan Harapan, maka siapa yang disokong oleh bukan Melayu di parlimen Shah Alam adalah ahli parlimen Shah Alam. Itu sebabnya kita tengok perangai Khalid, dulu dikenali sebagai Khalid Gereja, Khalid apa ni, Carlsberg. Sebab apa? Sebab nak dapatkan undi India dan China tuan-tuan, dia masuk gereja, keluar gereja. Dulu dia kata dia nak haramkan kilang arak. Bila dapat kuasa kepada ahli parlimen Khalid apa ni, Khalid Samad ni, saudara, dia tawarkan pula kilang Carlsberg dibuka lebih besar di
Pelabuhan Kelang, tuan-tuan. Di Kelang. Ini realiti. Kalau benda ni masih lagi Anwar Musa tak boleh fikir, saya tak boleh cakap apa, tuan-tuan. Habis kuat saya boleh buat apa? Nak cakap dalam apa ni, mesyuarat MT UMNO dah tak boleh. Dulu boleh, kan? Bila saya membantah apa ni kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, saya dipecat. Hari ni alhamdulillah orang UMNO dah sedar bahawa kerjasama dengan Muhyiddin pun merosakkan UMNO. Apatah lagi kalau itu hari jadi kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Lagi jahanam, tuan-tuan.